Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Dengar ke suara saya? Kita test cubaan suara. 1, 2, 3. Ada dengar? Baik, kita test. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Siapa yang dah ada hari ni? Pagi ini, pagi Ahad. Hiduplah dengan penuh ketenangan wahai hati-hati yang jiwa-jiwa yang sentiasa bersyukur. Jadi kita mulakan pagi ni dengan 5 password kehidupan. Macam nak buka PC, nak buka phone kan ada password kan. So 5 password kehidupan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, ya Allah ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahi al azim. Baik, syukur pagi ni kita dapat bersiaran. Allah panjangkan umur kita kepada mereka-mereka yang live dengan kita malam tadi, Beauty and Brain. Kita ada buat demo penjagaan rambut ya. Tahniah kepada mereka yang bersama dengan kita malam tadi. Syukur. Segala persoalan boleh tanya kat sana, nanti geng-geng kita atau sahabat-sahabat kami akan bantu. Ni rambut saya dah siap letak minyak rambut bagai semua. Baik, syukur. Alhamdulillah, Siti Aisyah ada, Sabrina, Arifin ada, Musliha. Selamat pagi. Sekali lagi kami ucapkan, mari kita mulakan pagi ini dengan menzahirkan rasa kesyukuran, rasa kenikmatan. Ya Allah ya Tuhanku, anda ada terselit pagi-pagi ni rasa gundah gulana ke, rasa tersentuh, tersentak, terceduk ke, bungkus elok-elok, bonda kata bungkus, campakkan dia, buang dalam tong sampah. Syukur Alhamdulillah, lega pagi ni. Saya minta maaf pada semua yang menonton live ni dengan kami, dan insyaAllah kita saling memaafkan. Boleh Baik, jadi saya ada Sherin Al-Jofri. Wow, nama cantik nama tu. Sabrina Abdul Rahman, Musliha Fazil. Siapa lagi? Allahumma salli ala Siti Aisyah kata suara jelas. Terima kasih. Boleh apa tu, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh share, boleh tag orang-orang yang kita sayang dan sebagainya. Ustazah Mahani, apa khabar? Ramai tak anak-anak murid belajar mengaji? Muhammad Mustaqim, alhamdulillah. Syida Syarim. Baik, syukur, terima kasih diberikan waktu ya, kesempatan kita pagi ni bersama. Dan hari ni hari Ahadun. Ada setengah negeri yang dah bekerja, ada setengah negeri yang bercuti macam kami, dan apa-apa pun kita nak pagi ni kita happy-happy saja. Dan saya nak kongsikan sebelum kita kongsikan hadis dan sebagainya, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, syukur Alhamdulillah. Hari ni kita secara langsung bersama dengan Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Dan hiduplah kita dengan penuh ketenangan. Jadi kat sini hari ni, siapa yang dah tulis dalam dia punya vision board dia daripada tahun hujung tahun 2019 ataupun tahun 2020, dia nak hidup dalam tenang. Sebab apa? Kita dah bulan November dah, lebih kurang sebulan lebih. Sebulan 3 minggu je kita nak menghala ke tahun 2021. Guys, kita dah tahun 2021. Dah berubah ke perjalanan hidup kita? Ada sikit perubahan dan sebagainya? Ataupun masih lagi berada pada tahap yang sama? Anum Zakri, sambil berjoging ya. Jalan baik-baik. Sambil-sambil doa, saling doa mendoakan. Dan pagi ni saya nak kongsikan petikan-petikan hadis daripada Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Ini sahabat saya Farah Adiba, dia hadiahkan kat saya. Saya kata Masya Allah Farah, InsyaAllah aku tiap pagi memang share tiap pagi memang share dekat Seven Club. So saya kata I cakap kat dia terima kasih banyak-banyak. Dan dia punya ada rakan-rakan dia buat kelas belajar hadis. Hari apa sebenarnya I tak ingat, tak sempat nak tanya. Nanti saya tanyakan insyaAllah. Dan ianya dijalankan secara online dan percuma. Jadi saya rasa itu adalah satu idea yang bijak. Korang nak tak belajar hadis? Kita buat mungkin setengah hari dalam satu minggu tu kita belajar hadis. Nak tak? Sebab hadis ni adalah ialah benda-benda yang dikongsikan ataupun
panduan yang dikongsikan oleh Nabi Muhammad SAW kan, satu susuk yang bakal menanti kita, baginda Rasulullah SAW akan menanti kita di akhirat kelak. Nak pastikan kita semua ni masuk syurga, kan. Baik, Elis Just kata vision board dulu-dulu nak kaya je, tak terfikir nak tenang. Betul, betul. Berapa ramai kita tengok yang kaya raya seperti artis selebriti di luar negara, dah famous, dah lah kau kaya, dah lah kau ada segalanya, pergi pula macam tu kan. Kita tak nak begitulah. Tapi kita kalau boleh nak tenang. Kalau nak tenang ni, tak ada makan pun tenang, ada makan pun tenang, duit banyak pun tenang, duit sikit pun tenang, sebab hanya hati-hati orang tenang saja bersedia untuk masuk dalam syurga. Oh, ramai yang nak belajar hadis saya, Kifli Zul. Okey, kalau nak saya boleh tanyakan ustaz-ustaz yang sudi bersama kita. Oh, ramai yang nak, subhanallah. Okey, baik. Oh, baik. Terima kasih bagi feedback. Dan share, terima kasih share. Nurzita, alhamdulillah tekad hidup nak tenang dan ceria tahun 2020 dah termakbul. Walaupun pada awal tahun penuh ujian, syukur hikmah PKP. Alhamdulillah. Dulu jarang sangat nak sebut perkataan tenang, hijratul Ilyana. Betul, saya pun sama juga. Nak kaya adalah aku nak rumah besar, aku nak kereta ni, aku nak kereta besar ni, aku nak duit cash banyak ni, aku nak pergi travelling. Aku dan Senian Berhad. Aku je yang aku nak. Jadi kita nak kalau boleh apa saja yang Allah kurniakan, kita tenang dengan Allah. Yang penting Allah redha. Ingat bonda kata 6 tahap niat tu kan. Atas sekali nak cinta Allah, nak redha Allah. Apa-apa pun ya Allah, apa saja yang berlaku hari ini ya Allah, apa saja yang kau izinkan ya Allah, yang penting ya Allah, apa saja ya Allah, kau sayang ke aku ya Allah, kau rahmati hidup aku ya Allah, kau redai aku dan keluarga aku dan seluruh umat Islam. Macam itulah yang terbaiknya. Apa sajalah kan, hari ini kita tak tahu, kejap lagi 5 minit apa yang terjadi, saya pun tak tahu. Tak hidup lagi ke tidak pun, wallahu alam. Yang penting apa-apa saja pun Allah redha. Selagi mana kita berpegang pada Allah, tak berganjak. Ini bonda pesan kita banyak kali, buatlah live ke, dengan live ke, nak berjoging, nak berlari, nak berjoget, berzumba. Ingat kita buat kerana Allah, insya-Allah. Kita nak Allah redha je. Semalam bonda ada share dekat dalam satu posting kat IG. Siapa yang dah follow IG bonda? Siapa dah follow IG bonda? Kalau siapa follow IG bonda, apakah antara sharing terkini bonda mengenai apa? Dua perkara, dua soalan yang bonda tanya dalam IG bonda. Sebab dalam IG pun bonda selalu share benda-benda yang apa tu? Yang quick one baiknya. Baik. Ashikin Syuci, alhamdulillah macam impian tapi kenangan yang paling dicari, saya syukur alhamdulillah setakat ini. Betul. Zaza Zainuddin. Betul, dalam keadaan PKP ni kan, berapa banyak kalau kata nak kaya dan sebagainya, berapa banyak yang Allah cuba, Allah uji, Allah duga kita, tiba-tiba syarikat kita terpaksa kita kecilkan, yang kata nak kerjaya hebat, tiba-tiba tak ada job dan sebagainya, macam mana Allah uji, tiba-tiba tak ada pekerjaan. Jadi adakah kekayaan itu boleh memberi ketenangan? Allahu Akbar. Sesungguhnya kita nak cari ketenangan. Macam mana dulu mak ayah kita duduk di kampung, saya ingat, saya rindu hidup di kampung. Walaupun rumah kayu, air mandi air sejuk, kolah yang sejuk, maksud saya makan pagi-pagi, jalannya berdebu dan sebagainya, tapi makan kalau lapar boleh petik pucuk paku kat tepi jalan, petang pergi kail ikan. Itu kalau dah tak ada sangatlah. Ada ayam kat tanah, boleh pergi tangkap ayam, hidup, beras, janji ada beras. Kalau tak ada beras, ubi kayu pun ada, boleh makan, boleh buat tiwul. Lepas tu tempe ada, macam-macam lah. Duduk di kampung kan. Akhirnya, kenapa kalau kita tanya, kau nak rumah macam mana, Lik? Aku kalau boleh nak rumah tepi sawah padi ke, tepi laut ke. Kenapa kau nak rumah tepi laut? Aku suka view dia, aku suka angin tiup-tiup. Kenapa kau suka angin tiup-tiup macam tu? Aku rasa peaceful. So at the end of the day, yang kita nak adalah ketenangan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, syukur Alhamdulillah.
Berapa ramai di sini Talib nak tanya yang pilih sekarang ni dah hati dia, kena jujur hati dia dah mula nak pilih ketenangan berbanding benda-benda lain. Ketenangan tu jadi top priority dia. Yang lain tu nak juga nak kaya, kalau boleh aku nak kaya juga dan sebagainya. Tapi ketenangan tu duduk kat atas. Kalau dulu tak ada, ketenangan not in the list. Sebab tahun 2021 ni, kita dah masuk tahun 2021 macam-macam lah. Kita punya azam lah, kita punya mission board dan sebagainya kan. Apa ramai yang dah pilih ketenangan menjadi pilihan nombor satu dia. Baik, sementara tu bonda, sambil-sambil sahabat-sahabat kita tulis dan sebagainya. Ramai yang bagi salam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nur Hasmida kata, saya pernah mengalami hidup macam tu. Rumah beratapkan nipah, lantai hanya tanah. Masya Allah. Makan ubi kayu dan biji getah bakar. Sangat sedap, rindunya suasana tu. Bestnya Nur Hasmida, awak duduk mana? Duduk di mana tu boleh makan biji getah bakar? Saya tak pernah makan biji getah bakar sebab dia orang kata mabuk. Tapi getah tu buat main tek 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 cocok tu buat macam lidi tu. Pernah main tak? Irdasani. Saya KK keterangan in my list 2020. Alhamdulillah Allah beri. Rabiatul Adawiyah Abdul Halim. Bagus. Okey, Nurul Ashikin. Saya memang pilih tenang. Bila tenang semua datang. Saya suka. Mahani, Ustazah Mahani, saya pilih keterangan yang utama. Fatin, saya. Okey, baik. Ramai yang pilih tenang. Alhamdulillah ketenangan is the first as always. Kila orang Singapura. Apa khabar orang Singapura? Baik, ketenangan memang sentiasa diinginkan. Ya KK memang nak ketenangan nombor satu. Bagus. Syasha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu masa duduk sendiri seorang bekerja di KL dah berdoa. Allah minta ketenangan dari Allah. Masya Allah. Bunda, ramai yang pilih untuk ketenangan. Ramai sangat-sangat yang pilih untuk ketenangan ni. Mostly everybody yang dalam 7am Club ni pilih ketenangan. Tapi tadi nak baca dulu satu hadis boleh ya semua? Kita belajar sesuatu. Bunda, ini Farah bagi bunda. Masya Allah, Farah tu bijak. Dia panggil activity high impact. Satu ayat berapa ribu orang tengok setiap hari. Subhanallah. Ni orang bijak. Tadi cakap ada Farah, I'm gonna read this all the way kat 7am Club tu. Jadi I boleh tumpang pahala you. Tahniah Talib. Ada orang, boleh cakap macam ni kalau orang bagi kita barang, kita suka pakai benda tu supaya orang dapat pahala. But there are some people, kalau orang beri dia telekung ke apa ke, dia tak pakai yang orang beri, dia pakai yang dia beli je. Alangkah ruginya. Orang jiwa besar dia akan gunakan apa orang beri supaya orang tu dapat pahala. Nampak tak? Daripada situ dah tahu orang kita. Okey, sama-sama. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan hari ni elok pula buka muka surat Riyadus Salihin ni, bab tentang bermurah hati, berderma dan berinfak dalam kebaikan. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sa'bah, dan terhadap apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikannya. Ini tambahan daripada surah itu ada surah Al-Baqarah ayat ayat ke-272. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya dengan sempurna dan tidak akan diinaya sedikit pun. Jadi saya petik lagi satu lagi hadis. Yang tadi tu petikan daripada Al-Quran, dan saya ambil daripada satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, baginda bersabda, tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Ini dia dua benda yang kita tak boleh cemburu kecuali dalam dua hal. Pertama, seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah kemudian dihabiskannya dalam menegakkan kebenaran, macam Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan seseorang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian diamalkan dan diajarkannya kepada sesama manusia. Riwayat Bukhari Al-Muslim. Alangkah indahnya kita ni berkongsi ilmu pagi ni. Perkara-perkara yang perlu dicemburui adalah program-program keilmuan, orang-orang yang menyampaikan ilmu, dan orang-orang yang ambil hartanya dan dia kongsikan rezeki dia. Masya Allah, tabarakallah. Syukur hari ni bonda
Ya. Boleh pula buka-buka hadis berkisarkan tentang pemberian dan perkongsian. Dan Talib juga ada interview seorang dia ni adalah apa maksud saya Muhammad, rasanya KP atau presiden wakaf, yayasan wakaf something like that. Dia kata ada satu setiap hari bunda pada tepat pukul 5 petang setiap hari without fail 365 hari, ada seorang wanita tu, nama dia wanita kot, dia akan, sebab dalam bank account akan muncul nama dia akan wakaf RM1 Masya Allah. setiap hari bunda without fail. Dan diorang nak sangat jumpa siapakah wanita ini, sebab dia buat secara konsisten tau. Dia macam tak tahu lah auto debit ke apa ke, dia buat sebelum balik ke, dia dipastikan harinya itu dia bersedekah. Sebab ustaz selalu cakap kalau sakit, kalau jiwa rasa tak tenteram, ada masalah, ada cabaran hidup, sama ada kita boleh buat dua perkara, kita solat taubat, kita solat hajat dan bersedekah. Saya cakap ini secara konsisten yang tadi dengar daripada ustaz-ustaz, bersedekahlah walau sedikit dan sebagainya, dan bersedekahlah kepada orang-orang yang paling dekat dulu, kita punya adik-beradik dan sebagainya bunda ya. Bagaimana bunda bagi tahu 7S tu bunda? Ya, betul. Dan 7S tu sebagai daripada adalah sedekah. Lepas sedekah tu silaturahim. Bagaimana bersedekah itu boleh bersilaturahim. Dan bunda, hiduplah dalam ketenangan ni bunda. Betul. Hidup ni adalah satu pilihan. Abang Adam bagi tahu cause and effect. Cause, kita nak ketenangan, kita perlu mulakan dengan memberi ketenangan. Ada beri dapat. Macam t-shirt yang kita akan launch nanti, ada beri dapat. Bunda, macam mana kita nak mulakan memberi ketenangan? Macam mana kita nak dapat ketenangan kalau kita tak pernah beri ketenangan pada orang? Dengan orang kita nak garang, dengan orang kita nak membentak-bentak, nak mengarah, nak ikut, oh you must follow my rules, you know. Itu adalah orang-orang yang macam kita stres berurusan dengan dia lah. Jadi macam mana bunda kita nak mulakan hari dengan tenang ni? Kita mula daripada hati kita dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita nak dapat tenang ke dapat apa Talib? Cari sumber ketenangan. Sumber ketenangan kita Allah Azza wa Jalla. Sebab itu boleh selalu cakap, kita ni hari-hari niat untuk mengenal Allah. Kita banyak tazakkur, tadabbur. Everything that you do, setiap kita fikir, ingat Allah. So kalau kita ada selain daripada Allah dalam jiwa kita, maka hilanglah ketenangan. Ingat tu. Bila ada lain daripada Allah dalam hati kita, kita tak dapat ketenangan tu. Jadi kita checklist lah. Checklist. Dan kalau kita hidup ni, kita dalam keadaan dua cara hidupnya. Satu orang yang struggle, satu orang yang allow. Satu orang yang nak, satu orang yang beri. Satu orang yang make things happen, hustle. Satu lagi allow for things to happen. Satu lagi, satu hidup yang rasa you control, satu lagi you submit. Satu hidup yang you fokus pada makhluk dan dunia, dengan satu lagi fokus pada Allah dan akhirat. Satu hidup yang melihat diri, memperbaiki diri dengan melihat orang dan nak betulkan orang. Because kalau kita fikir betul-betul, orang tak tenang ni, cuba Talib fikir. Orang tak tenang ni, kita go opposite pada 7S ya. Cuba tengok ya. Kalau 7S, dia akan nampakkan senang. Yes. Kalau 7S, kita akan tenang. Betul tak? Tapi sekarang cuba kita balikkan 7S tu ya. Okey, katakanlah kita bangun pagi. Because Bunda suka kalau apa-apa kita mesti ada formula. Because daripada formula tu ada prinsipal, daripada prinsipal tu ada gejala. Gejala tu dah dapat keputusan dia. Sorry lah, dia doktor ni macam tu lah dia formula. Bunda dulu sekolah favourite subject chemistry. Formula semua tu okey. So bayangkan kita bangun pagi, orang tak tenang dengan orang tenang. Yang tenang Bunda dah sebut banyak kali. Now cuba gambarkan berapa daripada 7 ni you all ada sikap macam ni. Okey, kita tengok 7S sekarang. Okey, tengok 7S. Okey, 7S kita ya. So, selalu 7S kita mulakan dengan syukur. Kita bangun pagi. Sekarang you all tengok you all bangun pagi macam mana emosi. Kalau bangun pagi, aduh, sakit badan, penatnya. Mengeluh tau.
Once you keluar macam tu, otak you, okay, tengok gambar otak sekejap ya. Next slide, gambar otak. The minute you say that, tengok kelenjar otak tu kita ada pituitary gland ya. Yang dalam bahagian belah kiri kecil tu, dia just dekat dengan mata kita, pituitary gland. This is the kelenjar yang mengeluarkan semua hormon yang dipengaruhi oleh satu region panggil hypothalamus ya. Tapi ni slide ni bagus dah. Okay. So, bayangkan whatever you say, otak kita akan respon pada dua. Satu, perkataan kita sebut dan gambaran yang kita buat. So kalau you bangun, okay, 7S balik. Bila kita bangun, kita tak syukur. Kita merungut. Aduh, susahlah isteri aku lebih kerja. Ini jam pula lah, PKP, lockdown dah tak boleh. You start thinking of all that, memang hilang tenang. Hormon stres akan keluar. Hormon kortisol akan keluar. You punya sympathetic nervous system akan keluar. You bangun, you berdebar, you resah, you tension, nak marah. Okay. Number 2, kalau kita sabar, patutnya tujuan, tapi you tak sabar. Mak, tiba-tiba air tak ada ke, anak menangis ke, badan sakit ke, you tak sabar. Bila you tak sabar, bererti you protes kepada Allah. Betul tak? Orang sabar ni, orang yang menerima, macam Talib kata tadi, apa Allah beri kita terima. Sebab kita ingat tak 5 pasport kehidupan? Apa Bismillahirrahmanirrahim, dapat barakah. Bangun pagi, Alhamdulillahirrabbilalamin, baca doa bangun tidur. Itu dah dapat tambahan nikmat sebab selamat tidur semalam, tak ada kalajengking. Kan? Gigi kita. Kemudian kita nak dapatkan pertolongan Allah, kita apa? Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Okey. Dan kalau nak dapat semua kebaikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau nak tambah rezeki, astaghfirullahalazim. 5 password ni always zikir. So tak dah boleh 5 password ni. 5 password, okey. So bila kita sabar, bila tak sabar, that means kita agak-agak baca bismillah tak? Agak-agak kata alhamdulillah tak? Agak-agak rasa la haula wala tak? Agak-agak selawat tak? Agak-agak istighfar tak? Tak. So you tak ada password kehidupan, macam mana nak hidup? Tak masuklah password salah. Nak masuk bank pun, masuk komputer pun, alah silap password. Alah silap password. You all tak ada password kehidupan, how can you run your life? Password tu semuanya berkisar dengan Allah. Okey, sekarang sayang pula. Kalau orang hidup tak sayang, tak ada kesayang, memang tak ada kehidupan. So memang tak tenang. Sebab bila you tak sayang orang, you doakan orang tak? Bila you doakan orang, malaikat doakan you tak? Bila you tak sayang, you senyum tak kat suami? Senyum tak kat anak? Ya Allah. Orang yang sayang ni Talib, jumpa orang, dia senyum, dia beri salam, dia tegur siapa, dia sangat sopan, dia sangat santun, dia tawaduk. So kalau orang tak sayang, memang tak tenang. Lepas tu, orang patut sedar diri yang keempat, tapi dia sedar orang. Bangun terus buka berita, terus tengok spot news, apa news. Border tadi ternampak news Trump kalah. Border pun terus hantar kat family. Kan? Trump kalah gambar, boleh tengok Instagram di mana Wah dia cakap, Joe, simple win, we did it. And then dan ucapan daripada one black man, kata akhirnya the character yang border nak punya highlight. Akhirnya karakter yang penting. Karakter, dia tak kata karakter orang tahu. Character of a state, negara. So, Bonda nak tanya you all semua, negara kita Malaysia ni karakter kita apa? Akhlak kita sebagai negara. So kalau Bonda nak menyeru you all ni, jangan cuba nak ubah sana pemimpin, no. Ubah diri you. Stop blaming or stop talking pasal orang. Jangan kutuk orang, kritik orang. Fokus apa kita boleh buat. Yang kita tak boleh kawal, yang kena PKPB, we cannot change you all. You all nak tenang ni, Bonda nak tanya, masa tak ada COVID, tenang tak? Tak tenang juga. Dah ada COVID, tak ada COVID, nampak tak you all? Because ketenangan is not outside. It's not the COVID, it's you. If you tak jaga this thing, tu yang Bonda makan Formula 7S ni. So kita hari-hari sibuk cari ilmu, bukan cari berita. So character matter. Sebab tu Bonda fokus 3 motivasi tu. Character building, relationship building,
and be of benefit. 3 ni all. Fokus motivasi hari-hari, akhlak aku makin baik tak? Silaturahim makin baik tak? Aku ni makin manfaat tak? Makin besar tak impact aku? Ke aku sibuk menyebuk tapi tak ada pencapaian? Menyebuk, hulu hilir sana sini tapi akhirnya ada habis waktu berjabat cepat tak adalah, tak sempat lah, lupalah, pasal tak ada fokus. Okay, so sedar diri, perbaiki diri. Ibarat kata Robin Sharma, dia kata ni, victim love entertainment. Victim love entertainment. Victim focus on entertainment. Victim focus on entertainment. Leaders focus on education. Tapi bonda cakap ni bukanlah bonda mengutuk orang entertainment. Dia panggil edutainment. Benda baru. Edutainment. Macam apa kita buat sekarang, Talib? Orang terhibur kan? Talib buat kelakar, bonda buat Zaz buat kelakar kan? Terhibur kelakar kan? Kelakar. Okay, whenever kita terhibur kelakar, hormon yang daripada pituitary keluar good hormon, dopamine, oksitosin, serotonin semua keluar. Lepas 7 AM, kenapa kita tenang dan happy? Sebab dapat information makanan jiwa. Okay, what we get is the makanan rohani. How we do it? By entertainment, by being happy. Dan why we do it? Kerana Allah. Wah, dapat terbaru. 7 AM Club ialah, what is 7 AM Club? Kapsul lah, Alif. What is 7 AM Club? 7 AM Club ialah slot pagi hari 1 jam pukul 7 setiap hari insya-Allah untuk membawa orang kepada mengenal diri, mengenal Allah dan membina pribadi mulia, membina silaturahim dan memberi manfaat. That is the what. The how dengan cara ceria, santai dan entertaining. Why? Kerana Allah, supaya mendapat cinta Allah. Dapat kapsul Alif So this will be the next line on the t-shirt. InsyaAllah. Okay, dapat. Okay. Sedar diri. So Talib, kalau orang tak sedar diri, dia akan sedar orang dia tak tenang. Tengok berita buruk saja. So dia tengok orang je bonda. Bonda another capsule. Bonda nak menyeru dengan rendah hati, penuh takzim, penuh doa, doalah pada Allah Azza wa Jalla. Allah beri hidayah siapa yang mendengar ni. Bila kita nak siarkan berita, tentukan berita itu membawa kepada pengisian jiwa, kepada hidup ini ada harapan, bukan menimbulkan ketakutan dan tidak merosakkan jiwa orang yang menonton, kerana setiap berita negatif, pembunuhan, kena tangkap mahkamah, peristiwa-peristiwa ngeri, itu sebenarnya sedang memfokuskan orang punya bahagian otak, bahagian ras tu untuk mencari benda yang sama. Jadi kalau prime time kita letakkan benda yang negatif, seluruh orang menonton satu negara itu otak dia akan fokus pada benda itu, dia projek benda itulah yang akan dalam jiwa dia dan itulah yang datang. Bonda cakap ni berapa tahun, 10 tahun dulu memang orang kata bonda macam tak betul. But it's okay. Okay. Baik, Alhamdulillah. Kita ada Talib, mind, body and soul. So mind is jiwa. Body is raga. Soul is sukma. Jiwa, raga dan sukma. Tentu segala berita yang kita siarkan. So bonda berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya pembaca berita di stesen-stesen TV yang sedang menyeru orang kepada kebaikan. Baik. Editor berita, anda mengedit, anda bertanggungjawab untuk mencari rating atau mencari pahala atau mendapat dosa. Rating untuk dunia, pahala untuk akhirat. Lihat fokus kita di mana. Kalau fokus kita kepada kerjaya, kita akan cari rating. Kalau fokus kita kepada misi kehidupan, mencari redha Allah, kita tidak akan lakukan apa saja kalau yang Allah tidak redha, dan membuka aib orang secara global. Itu satu kesian, tak boleh bayang kat padang mahsyar macam mana.
Jadi siapa-siapa yang nak bekerja sebagai jurnalis, kadang nak jadi apa pasal jurnalis, bonda fikir Allah jurnalis, nak cari apa berita, ya Allah. Kita tahu berita-berita negatif racun jiwa, ilmu itu nutrisi jiwa. Tengok hidup kita fokus kat mana you all. Cuba fikir balik kerjaya apa you all dah. Zaman macam ni kita boleh mati bila-bila. Apakah anda bangga dengan apa yang anda lakukan selama hidup anda? Bila mati umur 65 tahun, apakah anda akan menyesal atas katil anda nak mati tu? Aduh, ya Allah. Bonda tadi pernah jadi wartawan. Jurnalis. Memang fahamlah apa Bonda cakap tu. Sebab kita memang kita kena sensasi kan. Berita ni kena sensasi. You tak boleh berita yang ala kadar je. Sebab orang tak tengok nanti channel you kan. Tapi kadang cara kita mengolah berita tu nak jadikan sensasi adalah bergantung kepada kecenderungan apa yang kita nak itu, bukan apa yang diorang perlu. Kita nak taburkan diorang dengan apalah. Allah, betul lah Bonda, kadang kita menulis cerita semua pembohongan, dan setiap pembohongan akan mengeluarkan hormon-hormon tidak baik. Masa tu Talib tenang ke tak tenang? Tak tenang, Bonda terkejar-kejar juga hidup. Terkejar-kejar. Rezeki payah kan? Semestinya. Nampak kat luar senyum make up lawa kan? Pakai smart kan? Tapi dalam Tuhan yang tahu. Agak-agak masa tu malaikat ke syaitan sedang banyak tu. Misal minta maaf Bonda cakap lah. Bonda cakap ni biar orang tak suka tapi terpaksa kena cakap. Sebab kita dalam keadaan getir, critical sekarang. Every day matter. Every moment matter you all. Every moment matter. Allah dah reset dunia ni. Kalau kita tak nak reset cara kita bekerja, believe me, sekarang ni kerjaya bukan pada pandai sini. No more. Kita nak pandai hidup dengan diri. Siapa yang pandai mendidik diri untuk tenang dengan diri, ajar anak tenang, ajar suami tenang, rumah tenang, itulah orang paling berjaya. Sebab ingat 5 tahap kebahagiaan Talib ya. 5 tahap kebahagiaan. Imam Ghazali kan? Baik. Nombor 1 ialah syurga. Tapi tidak masuk syurga kecuali orang yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan pun dekat redha dan tenang redha. So kalau you all hidup tak cari benda ni sia-sia. Okay, dan tidak tenang orang tu kalau tak sihat. Dan tidak sihat orang tu kalau ada harta dan keluarga. Dan tak guna ada harta keluarga topeng dunia kalau tidak ada hidayah dan taufik. Boleh nak tanya Talib, masa Talib baca berita tu berhidayah taufik ke? Boleh nak tanya, you all baca berita, lepas baca berita tu nak taubat ke? Nak solat tahajud ke? Nak sedar diri ke? Bonda kalau dah kata kerja kita baca berita macam mana Bonda? So Bonda berdoa lah. Berdoa. Rezeki daripada kerja ke daripada Allah Azza wa Jalla. Aduh. Tak boleh lagi ni Bonda tu lah. Tapi yelah, Talib faham kan kawan Talib masih lagi membaca berita dan sebagainya kan. Macam mana? Bonda doa lah. Bonda doa. Talib, salah tak Bonda cakap macam ni Talib? Salah tak. Kalau Bonda tak tegur, betul juga bila dengar berita macam itu kan. Duduk tunggu nak show kan. Yelah berita yang itu diperlakukan sebegitu, yang ini buang anak dalam sungai. Kita dengar macam benda tu akan jadi mengganggu emosi Talib tau. Mengganggu sakit hatinya aku lah kan. Sakit hati. Terutama kalau lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak tu Nabi kata bagus kita baca Quran. So Bonda tengoklah satu program yang bagus. Panggil family semua tengok. Anak-anak cucu tengok. Tiba-tiba pak berita bayi kena bunuh. La ilaha illallah. Sampai cucu bayi. Macam no. Dah termasuk dah virus masuk. Ya Allah, macam nak buang. Hati-hati macam nak buang. Dia terbayang gambar budak tu kena angkat. Ya Allah, berdosa hukumnya. So kalau Bonda tak cakap dari segi saintifik, what you see, sebab tu takwa menjaga anggota. Apa you all lihat masuk dalam retina. Retina pergi otak interpretasi. Pasti pergi bahagian depan, memberi makna, memberi memori, ya Allah, ya Tuhanku, kesian.
Sebab itu siapa yang beri game ganas pada anak, gadget ganas pada anak, tengok drama, siapa pembikin drama, buat script writer, tunjuk tikam, ya Allah. You all sedang merosakkan jiwa anak-anak bangsa. Jangan sebut cinta negara. Jangan sebut lagu patriotisma. Tapi satu bina bangunan, satu runtuh bangunan. Satu bina bangunan, satu runtuh bangunan. Kementerian Kesihatan makan sihat, gaya hidup sihat, keluar iklan makanan tak sihat. Dah macam mana? Subhanallah. Itu dari segi medical dia panggil skizofrenia. Orang gila. Tahu orang gila? Ambiguous. Ada suara bisikan. Skizofrenia. Tak, skizofrenia ada 4A ciri. Salah satu ambiguity. Tak tahu ini ke ni, itu. So kalau kita nak masyarakat skizofrenia, tak tahu apa kita nak. Satu banner manusia, satu runtuh manusia. Satu banner, satu runtuh. Macam tu lah. Macam Talib bayang, kita buat sandcastle, buat anak kita buat kita pergi pom, kita tendang. Ya Allah. Macam tu, sakit tak hati? So kalau kita Talib yang 7 ni menyuruh orang suruh baik. 1 jam aja. Lepas tu yang menonton ni, dah kalau tak share benda ucap taziah lah. Menonton ni pula pergi tengok benda lain pula mengarut. Habis rosak. Okey, so nak tenang tu dah tarik kuncinya. So berapa dah 5 dah ya? Tak sedar diri. Sedar diri. Tadi sampai sedar diri. Okey, lepas tu kena sucikan hati. Sucikan hati tu Talib. Orang tak sucikan hati, dia tak taubat. Taubat tak nak. Orang tak taubat ni orang sombong, dia bajet bagus. Dia rasa tak berdosa. Siapa rasa tak berdosa, itu paling berdosa. So kalau kita tak istighfar, tak taubat, solat taubat, minta doa pada Allah tu taubat, kesian you all. So kita taubat dan minta Allah ampunkan dosa orang lain. Yang kedua, 3 cara sucikan hati. Kalau you all tak maafkan orang. Kita mesti maafkan orang. Kalau tak maafkan orang, tak tenang. Dan kalau you tak minta maaf dengan orang pun, tak tenang. So Talib, berapa orang rakyat kita ni, orang kita ni yang memaaf. Semua tak boleh maafkan. Itulah kena healing. Tak maafkan. Okey, sucikan. Yang kelima. Yang keenam, tak sedekah. Orang sedekah dengan doa, dengan sekarang kita ada Yayasan Ikhlas, macam-macam lah NGO semua nak tolong orang yang sakit kronik sebagainya. Kalau kita tak rasa nak sedekah, tengok saja je. Tengok tabung Syria, tak rasa apa-apa. Tengok orang, tak rasa apa-apa lah. Kan? So kalau tak sedekah macam mana? Dan yang ketujuh, kalau kita tak jaga silaturahim, ada orang kita tak suka, kita menyampah, kita buat tak peduli, apalagi ibu bapa. Allah. So inilah punca tak tenang Talib. Itu saja. Budak nak cakap itu saja. 7S ni jadi checklist you all. Wallahualam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dan bunda macam mana bunda kita tengok kalau tak tenang ni biasanya lah kan. Tadi terpandang perkataan silaturahim tu. Ya. Kalau kita tak tenang bila kita ada perkara yang tak baik dengan orang lah. Atau macam terguris hati dengan orang ke, orang tu bercakap sesuatu ke apa kan. Hati kita rasa macam terasa sangat dengan dia kan. Silaturahim tu jadi antara asbab kenapa kita tak tenang. Betul. Jadi macam mana cara bunda kita nak silaturahim? Adakah kalau kata contoh macam formula ke untuk jaga silaturahim ke dan sebagainya ke? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bayang macam ni. Sebelum kita jumpa orang, kita dah buat niat dulu. Niat nak yang 6 tahap tu. Banyak orang dia jumpa orang, pergi rumah orang pasal orang tu banyak duit, orang kaya. Jangan jumpa nak kenal dia pasal dia banyak duit, nak dapat belanja makan. Dan jangan kita jumpa orang pasal niat kita, pasal dia famous, dia terkenal, public figure, nak salam dia, nak ambil gambar, nak upload. Jangan nak jumpa orang kerana saya jumpa dia serasa lega, saya rasa tenang jumpa dia. Pada benda ini rugi. Tak boleh maintain silaturahim tu. Sebab bila orang tu hilang harta, hilang pangkat, orang tu tak baik dengan kita, kita tak nak dengan dia dah. Nampak tak? So yang first 3 niat tu, yang tu kita hanya baik pada orang baik pada kita. Tetapi kalau you all silaturahim dengan niat untuk mendapat takwa, untuk membersihkan jiwa, subhanallah, you akan kuat Allah. Itu akhirat paradigm. Yang keempat. Yang kelima, you silaturahim sebab you tahu nak dapat syurga Allah. Nak sama-sama masuk syurga. Dan yang best highest level, kalau you silaturahim kerana mendapat cinta dan redha Allah. Kalau you dalam macam ni Talib, kita tak akan terkesan. Orang tak baik pada kita, kita buat baik.
Orang kutuk kita, kita buat baik, kita doakan. Orang tak pernah sedekah, kita baik. Oh, kita beri hadiah, orang tak nak balas. Tak apa, tak pulang balik. Tak apa, boleh. Kan? So maknanya, again you all niat. Number 2, kita dah niat, betulkan niat sebelum jumpa. Okay? Sebelum jumpa juga buat mind movie, bayangan. Otak kita akan beroperasi berdasarkan apa kita sebut dan bayangan kita buat. So, okay, aku jumpa ni insyaAllah di dalam keadaan senyum, aku bahagia setiap saat dirahmati Allah. Buat movie. Make a picture. Dan bila jumpa orang tu, ingat 3 perkara. Sebut kebaikan dia, hargai dia, dan jangan kritik. Jangan kata sihat nampak, badan tembam, pipi tembam. Ya Allah. No shaming. No, kalau orang tu six pack tak apa, terpuji tak apa. Wah, six pack nampak. Tapi don't. Kalau boleh peribadi jangan sentuh. Okay, betul. Niat supaya orang tu merasa baik tentang diri dia. Okay, so acknowledge that. Dan bila kita dalam percakapan tu terus ingat kepada salah satu golongan yang bawah lindungan Arash, orang berjumpa dan berpisah kerana Allah. Kita pergi tu semata-mata silaturahim, bukan nak dapat projek, bukan nak ambil selfie, tak, silaturahim. Tu yang penting. Wallahualam. Masya-Allah. Ni bab pulang bekas makanan tu kan, kadang bekas aiskrim pun yang isi makanan pun kita tuntut balikkan bunda. Kau tak pulang lagi bekas aku isi tu. Dia punya sayang tapi itulah dia. Alhamdulillah, syukur ada kat sini. Bunda, boleh ke saya buat silaturahim supaya orang sedekah Al-Fatihah bila saya mati nanti? Itu kira consider pencing kubur ke bunda? Ya, boleh. Tapi macam mana kalau kita nak suruh orang baca Al-Fatihah kat kita, ada beri dapat lah. Kita pun kena rajin lah baca Fatihah kat orang je. Yang mengizinkan orang tu, kita suruh orang buat, tapi orang mungkin tak ingat dia mengizinkan orang tu ingat Allah Azza wa Jalla. So bila kita buat kerana Allah, Allah akan izinkan. Baik, syukur, Alhamdulillah. Sedekah Fatihah juga, dan pada masa sama kita boleh juga hidup dalam tenang bila kita bersedekah. Contoh macam Yayasan Ikhlas benda kan. Ada tengok dia orang ni punya aktiviti, Masya Allah. Yayasan Ikhlas sekarang ni mereka sedang apatah lagi dalam keadaan hari ni kan. Mereka betul-betul nak bantu mereka-mereka yang miskin, untuk yang tidak berkemampuan, untuk yang memerlukan alat-alat bantuan kesihatan, perlu ubat-ubatan yang di luar daripada kemampuan mereka, di luar daripada sumbangan daripada hospital. Mereka sangat-sangat memerlukanlah. Kadang-kadang kita tengok ada macam ni, contoh adik-adik kecil macam ni kan. Menguruskan mereka ni memerlukan kos, susu, makanan, kita panggil fisioterapi pun dia. Terapi. Kalau tidak dia akan regang, dia punya jadi contracture. So orang macam ni, pasal dia because of the cerebral palsy, dia punya saraf tu dia tu, so dia akan go into a contracted state. Lagi payah dia. So dia kena melembutkan dan kena gunakan orang yang berpengalaman. So fisioterapi pun dia dah bukan percuma kan. So itu panggil rehabilitasi tadi. Rehab. Sebab apa? Tadi ingat lagi tadi ada interview seorang bapa ni, anak dia pun dah tak ada dah. Cerebral palsy, bunda dia pergi sampai ke China dan juga akhirnya dia pergi ke US sebab dekat sana dia ada kepakaran. Ada kepakaran untuk menguruskan anak yang sebeginilah. Jadi kosnya tinggi bunda. Dia sampai apa tahu bunda? Dia sampai berhenti kerja. Dia jual segala rumah-rumah dia yang tadi cerita yang dia balik. Dia tengok anak dia yang tak bercakap, yang tiba anak dia bercakap dengan dia tu kan. He's the one. Tapi anak dia meninggal lah bunda. Dalam 2-3 tahun lepas dah meninggal. Still in contact with him. Kita faham sangat, bukan mudah nak menguruskan ni. Dia sampai jual segala harta dia, rumah dia dan sebagainya dah bunda. Dia tinggalkan hidup dia, kerjaya dia, carry dia untuk anak dia lah. Tapi Allah ganti balik bunda. Allah ganti balik. Subhanallah. Dan bila kalau kita pergi ke page untuk sumbangan ni, bantu pesakit sihat ni, dia ada bahagian dia minta IC dan sebagainya untuk tax exemption tau. Ni boleh check balik lah sendiri dengan Tuan Syafiq dia ataupun kos ni HQ. Kalau sumbangan ni anda dapat ke tax exemption, sebab saya tengok situ dia tulis tax exemption. Mungkin applicable pada mereka-mereka yang nak bagi sumbangan tu untuk dapatkan tax exemption. Jadi you guys boleh tengok sini lah, www.bantupesakitsehat.com. Boleh tengok sini, ringankan beban mereka. Bukan kita nak selesaikan semua masalah mereka, tidak. Tapi mungkin RM1 kita tu benda ya.
Allah. Boleh beri sumbangan susu kepada dia, lepas tu minum susu, jadi darah daging. Ini antara sifat ahli syurga adalah beri salam, jaga silaturahim, bangun solat malam dan jamu orang makan. Jamu orang makan ni tak semesti kita panggil buat makan-makan, tak. Beli susu untuk adik-adik macam tadi tu pun dah kira menjamu makanan untuk diorang. Itu dah ciri-ciri ahli syurga dia, Masya Allah. Dan bonda hidup untuk tenang ni bonda. Ya. Biasa kita nak cari ketenangan ni bila orang memberi pada kita. Macam mana bonda kita, ada tak satu kisah ke perjalanan ke mungkin kes-kes yang bonda pernah jumpa, orang tu tenang bila dia memberi sebenarnya? Masya Allah. Bonda tak ada spesifik tapi bonda dah buat mata banyak orang lah Talib. Kadang masa bonda buat tu bonda akan kata, Masya Allah, please continue your generosity. How do you know? Dia pun lepas tu, Prof mana Prof tahu? Kawan Prof memang betul lah. Subhanallah Talib. Itu pengalaman bonda lah scientifically ya. Bila bonda buat mata orang yang selalunya pemurah, bila kita lalukan laser tu sangat smooth. Sebab mereka tenang. Orang pemurah ni salah satu ciri dia mereka tenang. Sebab orang pemurah ni orang yang akidahnya kuat. Dia yakin yang harta dia bukan dia punya. Dia yakin sumber dia banyak akan datang. Dia panggil abundant mentality. Jadi kalau Talib bayang, Talib pergi dekat laut, kalau Talib yakin seluruh lautan tu Talib punya, dengan seorang yang pergi dekat satu baldi, dia rasa air dia dalam baldi tu aja. Bila orang minta, mana yang pemurah? Orang yang satu lautan tu ke orang satu baldi? Satu baldi tu memang takkan bagilah. Takut nanti besok anak aku macam mana ni? Dia pasal dia bergantung pada diri kita, dia la haula wala. So orang ni sangat abundant. So bila kita tahu rezeki tu ada, kalau tak ada minta, dah habis. Ya Allah, aku dah habis, minta lah. Ya Allah, bagilah mana-mana pun. Macam kita mak duit dah habis. Minta mak. Kita tahu mak kita kaya kan. Macam minta. Anak-anak yang mak dia kaya, ayah dia kaya. Belanja je, tak peduli pun. Beli tak tengok harga. Mana nak beli. Because dia rasa mak dia duit banyak. So kalau kita didik anak kita, you all, kena jimat cermat. Kau ingat senang dapat duit, kau tengok mak kerja siang malam. Siapa yang macam tu, itu you all sedang tanah racun tau. You are making your children bergantung pada you, bukan bergantung pada Allah. Masya Allah. You just say, okay, mak ni keluar rumah sebab sunnatullahnya, mak usaha ni, mak cari redha Allah, mak beri kebaikan pada orang, mak tolong orang, mak goreng pisang ni, supaya masa mak goreng pisang ni, mak selawat, siapa yang makan goreng pisang ni sihatlah, insya-Allah. Dan kau berilah rezeki syurga pada orang yang tanam pisang ni. Dan siapa yang tolong belikan tepung aku tadi. Dan siapa customer aku datang ni, kau murahkan rezeki ya Allah. Bayangkan orang jual goreng pisang, berapa ratus orang datang. Kalau dia doa seorang, tanpa orang tu tahu banyak macam rezeki dia. Betul 10 gudang lagi goreng pisang. Maknanya kita doa. Kita mandi pun kita doa, ya Allah, siapa yang kerja kat kilang, air yang memberikan aku mandi ni, ya Allah, beri ada syurga, ya Allah. Nak mandi pun kita sedar, doakan orang. Biarlah semua makhluk yang bersentuh pada aku ni, apa aku dapat, maka kau beri syurga pada semua orang yang mengizinkan semua rezeki datang pada aku. Kalau fikir macam tu, boleh tak kita nak bergaduh Talib? Kita akan nampak semua orang potensi kita dapat pahala. Nampak orang doa. So boleh tak kita judge orang, berita kata-kata orang? No. Kesian dia. Kesian, ya Allah, kesian. Nampak orang kesian, sayang. Sebab nampak Allah. Nampak Allah yang atur tu. Apa-apa berlalu depan kita, berita lalu tu Allah, aku mendoakan dia. Kau nampak kadang berita orang tunjuk rasuah. Kita dua ada orang yang keladak, dia kata, padan muka, itulah dia. Itulah. You kata padan, brain kata, kau suka padan, nanti kau pun dapat padan muka. Kau pun dapat bagian kau nanti. Ya, tetapi ya Allah, kesian, aku izinkanlah, biarlah tak apa kau dia penjara, mungkin dia boleh taubat, mungkin dia mati dalam iman. Otak you dengar, you fikir, you bayang, otak tu zoom, you pun fokus pada tu. Itulah sangkaan tu. Apa you project tu you dapat. Sangkaan pada Allah tu projection you pada Allah. So, bayangkan tadi, orang yang pemurah ni, bila dia abundant, dia tak stress orang ambil duit dia, orang hutang tak bayar, orang tipu. Dia tahu datang lagi sebab
Yang izinkan orang hutang tak bayar tipu kan Allah. Allah nak beri ujian. Allah kata, tengok hamba aku ni, aku uji dia macam-macam, tapi dia tetap sangka baik pada aku. Okey, aku beri dia lagi banyak. Masya Allah. So, bila benda buat talik, memang tenang. Memang dia punya laser tu lalu. Dan kalau orang biasa, bila Bonda tengok kes, Bonda tengok video, Bonda buat 6 tahun dulu talik, kes ke 100. Okey? Kes ke 100, baik. Bonda makan masa 2 minit satu mata. Baik. Sekarang dah beribu-ribu kes Allah izin lepas berapa tahun dah. 6 tahun lebih dah Allah izin. Ada kes 1 minit dah siap. Ui. Serap. Kadang Bonda rasa, ya Allah, you know when I'm doing your eye, as if there's another powers helping me. Everything just smooth. Dia tak bergerak, tangan, maknanya Talib, mata dia tu makhluk Allah, tangan Bonda makhluk Allah, laser makhluk Allah, kaki makhluk Allah, telinga makhluk Allah, semua makhluk Allah. So orang yang pemurah ni, Allah aturkan semua makhluk menolong dia. Sebab dia jaga Allah, Allah jaga urusan dia. So I tell people, ke bawah saya panik. Okay, macam ni kata. You buat ni kerana Allah kan? Betul, Prof. Duit halal kan? Betul, Prof. Selama ni you jaga Allah kan? You takut apa? Don't worry urusan dunia. Jaga urusan akhirat. Allah jaga urusan dunia. Oh, Prof lega dah. Betul. Okay. Keluar jihad. Mata dia nak pandang orang dengan kasih sayang. Nak pandang kebesaran Allah. Nak buat amalan soleh, nak tengok tempat sujud, nak baca Quran, nak lihat Kaabah, nak baca hadis. Keluar ni selawat terus niat, you keluar jihad ni. Duit you belanja semua jihad jalan Allah. Ni setengah takut. You orang saya tanya, you takut leceh ke takut Allah ni? Tak. Okey. Takut pada Allah berbaloi, takut selain pada Allah rugi. Sebab itu, Bonda pernah dengar kata-kata ulama, siapa yang takut pada Allah, tak takut pada apa-apa. Tetapi siapa tak takut pada Allah, takut pada banyak perkara. Sebab itu kalau jumpa patient tu dah tahu tadi manusia A dengan B. Kalau Prof nanti macam mana kalau, ya ke, boleh ke, risau, saya takut risau. Kesian. Boleh pun tanya, masa kecil siapa garang, mak ke ayah? Tu dah tahu ciri-ciri dia Bonda Tahu. Berdasarkan pengalaman Ya Allah, ya Tuhan. Pattern dia bercakap tu macam Bonda kata lah, apa yang dia cakap, apa dia visualize, pattern tu dah sama, dia seragam je kan. Sebab itulah Talib, kalau kita nak buang pattern ni, kena buat healing. Because banyak orang nak betulkan diri dengan ilmu. Baca buku saja. Sebab tu orang baca buku bertimbul-timbul penuh library, perangai tak berubah. Sebab tak buat jaga dia punya jiwa, raga dan sukma dia. Yang kita buat dalam healing, insyaAllah. Dan dia kalau baca tu dia kat surface je Bonda, dia just faham je. Dia faham, dia 5% je Bonda. Macam kita nak makan limau, kopek kulit nak makan-makan di situ. Macam tu lah. Tengok je limau tu kan, tak tahu manis ke masam. Orang kata manis, ya ke? Orang kata masam, ya ke? Kita ya ke duk bilik limau tu kan. Orang lain dah telan dah pun. Dan insyaAllah healing tu Bonda, insyaAllah Bonda nanti hari apa kita bincangkan, sebab ramai yang minta healing tu. Kita akan sesuatu lah. Boleh Bonda minta masa, kita akan sesuatu. Boleh, tapi bukan senang Talib Subhanallah. Tak tahulah. Doalah dapat hidayah. Doakan. Itulah baru cakap. Doakan insya-Allah. Kalau dapat kita buat healing ni, kita anjurkan insya-Allah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah Bonda dan bercakap tentang tadi yang hadis yang tentang berkongsi dan sebagainya Bonda. Bila cakap pasal sedekah Bonda, ada satu Talib jumpa, ada satu Talib dengar ada seorang ustaz ni kata Allah ni maha hebat dan Al-Quran ni sangat best. So dalam Al-Quran ni ada mention tau, ada skrip kita yang kita dah akan cakap. Dalam syurga pun ada skrip kita bagi salam. Dekat akhirat pun dah ada skrip dia, kita ini dah skrip dia, aku akan cakap nanti ni. Skrip dah ada. Dan skrip untuk orang yang dah meninggal Bonda, dia minta, ya Allah kalau boleh hold sekejap. Hold sekejap. Lepas tu tanya, kenapa kau nak hold sekejap? Kenapa ni kau nak sibuk sangat hold sekejap? Apa benda, apa lagi urusan kau tak selesai? Kalau bolehlah aku nak bersedekah. Betul. Tak ada pula dia kata kalau boleh aku nak solat 2 rakaat. Tak ada pula kalau boleh aku nak puasa. Tak, kalau boleh dia nak bersedekah. Sebab apa? Ketika itulah mungkin dia ternampak bayangan yang harta kita ada, kita simpan dalam bank apa semua tu, yang kita sayang tu. Allah, aku tinggalkan juga akhirnya. Apalah salah kalau RM10, yang RM100, yang ada rezeki lebih RM500 ke apalah. Berkongsilah, bersedekah. Macam contoh hari ni, kita bagi peluang pada anda semua untuk bersedekah.
di dalam Yayasan Ikhlas untuk bantu pesakit sihat. InsyaAllah bagi mereka-mereka yang tak mampu, orang miskin Bunda ya. Bunda kat orang miskin ke akhirat nanti dia jadi orang yang paling berpengaruh kan. Macam kabel besar lah kan. Betul, sebab nanti kata ya Tuhanku, dulu dia ni tolong aku, ya Allah, dia ni dulu tolong aku. Dia tolong beri aku duit dan sebagainya. Talik boleh nak ceritakan salah satu ulama, aku ingat, dengan ni lama dah. Always remind me this story. Satu hari ulama tu hampir-hampir macam nak meninggal. Tiba-tiba anak dia dengar macam ni. Kalaulah banyak, kalaulah baru, kalaulah jauh. Apa ni? Apa benda? Tak pernah dengar ni. Bila dia sedar, apa dia kalaulah banyak. Rupanya dia ternampak masa nak dalam tu dia nampak orang datang minta duit. Dia beri mungkin 50 dirham. Masa tu bila dah tape main kat depan, kita nak Sakratul Maut ni tape akan dimainkan. Apa yang berlaku. Sebab tu ada orang menangis tu kan. Ya Allah, masa tu kalaulah banyak dia nampak mudah lagi mati dia. Allah Akbar. Kalaulah baru baju dia beri tu baju buruk. Dia kata kalau telah beri baju baru pun tak apa. Pasal masa tu nak mati kita semua cari pahala. Macam yayasan ni lah, siapa tengah menonton, tak pergi kat bank, tak masuk walau RM1 pun. Bila nak mati menyesal, ya Allah. And believe me, kalau you yakin siapa ada masalah, tengah sakit ke, tengah nak jodoh ke, tengah masalah apa saja hati, take this opportunity, sedekah, insya-Allah. Sedekah membawa barakah, sedekah menyihatkan badan, sedekah menolak balak, macam-macam masuk hadis. Okey, so yang orang ni pula tarik dia kata yang best tu. Kalaulah jauh, wow, apa jauh ni? Dia ternampak ada orang musafir cari jalan, dia tunjuk jalan, tapi jalan tu dekat aja. Kalaulah jauh jalan tu, boleh aku dapat pahala lagi. Macam tu pula. Pahala. Sebelum kita nak mati, yang kita cari ialah kebaikan, bukan kita solat dengan Allah tahu Talib. Semuanya perhatikan kita dengan orang lain. Sebab Allah sangat suka manusia pemberi. Sedekah baju, sedekah makanan, tunjuk jalan. Semuanya about benefit. Sebab tu kalau motivasi kita yang 3 ni tak buat, akhlakul karimah, silaturahim building, beri manfaat. Kalau kita tak fokuskan 3 perkara ni pada anak-anak kita, you all sedang menjalani hidup penuh kerugian. Berpesan kepada kebenaran dan kesabaran, amalan soleh dan beriman. Amalan soleh itulah yang banyak tu, tapi one of them is be a giver, not a taker. Allah Akbar. Ini tadi tak pernah dengar lah Bunda. Bunda dengar lama dah. Masa dengar ni Aziz lama. Bunda kan dengar untuk guru daripada dah nak masuk 30 tahun kan. 91 Bunda dengar. Ada lagi tip-tip tu Bunda? Kaset-kaset? Kaset tak ada dah agaknya. Allah Akbar. Bila keluar YouTube, Tok Guru memang subhanallah, memang best lah. Bayangkan kalau dapat kumpul semua kan. Masya Allah. Ya Rabbi Karim, ilmu semua tu. Masya Allah. Itulah Bunda. Jadi Alhamdulillah kita pun dah berkongsi kalau boleh hidup tenang ni, hiduplah dengan memberi. Ya. Dan tadi teringat-ingat yang Yayasan tu kata setiap hari dia sedekah RM1. Bukan banyak mana RM1, sebulan RM30, tapi dia bagi sehari tu RM1. Sebab apa? Rupanya orang bersedekah ni tersingkap segala kekhusutan masalah dia, terlerai Bunda. Alik, Bunda rasa mungkin you boleh pergi kat Maybank, Automat, dia ada weekly, I'm not sure daily ada ke tidak. You pick time lah, pukul 5 pagi sebelum subuh. Sedekah subuh. Ada Bunda. Tadi pun tak buat tu. Yang boleh tengok kalau kita boleh bagi tu, weekly ada. I'm not sure daily ada ke tidak. Buatlah. Standing instruction. Standing instruction. Is it standing instruction? Standing instruction. Kena check. Boleh buat tu. Macam Maybank dia tulis weekly, monthly, ada. Tapi daily I'm not sure. Try. Kalau daily Talib, Bunda pun nak tengok lepas ni nak masuk Yayasan Ikhlas insya-Allah. Okey. Bunda nak masuk terus Ikhlas insya-Allah. Walau sikit pun. Baik Bunda, thank you so much Bunda. Terima kasih. Bunda berjerus Bunda kalau boleh you all, dah ada 3,500. Syukur tak you dapat ilmu percuma macam ni. Kan? Masya-Allah. So kalau you rasa ilmu ni worth berapa? Apa ilmu you dapat hari ni, kalau you rasa worth RM5, RM10, RM20, RM50, please put that amount into Yayasan Ikhlas now. Baik. You see how ilmu yang Bunda you all belajar ni, insya-Allah Bunda doakan siapa yang sedekah hari ni, siapa yang masukkan ni, insya-Allah you all boleh faham,
boleh amal, boleh taat, boleh menikmati dan boleh menjadi contoh pada orang keliling dengan ilmu yang kita amal hari ini. Bonda minta maaf kalau terkasar bahasa teguran Bonda cakap pasal pembaca berita dan sebagainya, itu terpaksa Bonda cakap sebab kalau tak cakap, macam Atia kata, kalau mak tak cakap siapa nak cakap? Benda Orang pun tak tahu. Bonda pun motivator paling tua dalam kecuali Datuk Fatlah Kamsah, yang paling tua kat Malaysia ni Bonda rasa. So Bonda ni Datuk Fatlah Abang Long, Kak Long ni, Bonda ni Kak Angah lah dalam motivasi dunia ni. So korang kena dengar lah Bonda orang tua-tua ni cakap otak-otak ni. Okay? Bonda doakan, please you all, please ada 3,500, kalau seorang RM1 dah dapat RM3,500. Talib tolong tanya Yayasan Ikhlas lepas ni berapa masuk, then we know how sincere our 7am Club, insyaAllah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Allahu Rabbi ya Karim. Dan itulah kalau boleh kita tak nak jadi antara ulama ni punya kata-kata ketika nak sakaratul maut kan. Kalau lah aku tahu kan, aku ambil nombor akaun Yayasan Ikhlas, aku sedekah tang tu juga kan. Screenshot ya. Bukan kan mungkin na'udzubillah misalnya Talib tak nak jadi orang yang menyesal itu kan. Harap-harap kita semua bukanlah jadi kategori orang-orang yang menyesal itu. Jadi Bunda, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. InsyaAllah besok kita akan bersama dengan Abang Adam. InsyaAllah mudah-mudahan daripada anda semua yang mana live dengan kami ni, saya dengan rendah diri, ialah benda baik kan. Saya nak menyarankanlah, saya nak ajak diri saya dulu kepada semua, marilah kita sama-sama bantu orang-orang miskin di luar sana yang nak beli susu pun tak lepas, yang kadang nak beli minyak, nak beli makanan pun tak lepas untuk keperluan kesihatan mereka. Kerana ada bantuan pernafasan barangkali. Ialah setengah orang tu dia menjaga, siapa yang jaga mak ayah ataupun anak yang kurang sihat, dia faham lah, ataupun yang pernah tengok kan, mereka faham. Mungkin Alif boleh kongsi je antara video paparan yang mungkin kita boleh. Mereka nak hidup sihat, tapi Allah duga mereka Anda boleh terus pergi ke website pun boleh buat transfer online dekat dalam website boleh terus pergi ke akaun anda dan transfer. Ambil nombor akaun tu 562834636235 atau hubungi Encik Syafiq tadi, ada nombor talian dan sebagainya. Anda boleh hubungi sini lah, nak tanya tu, nak sebagainya. Kalau anda mungkin ada antara kita ni usahawan, nak memberi secara pukal dan sebagainya, terserah.
boleh hubungi. Kami hanya menjadi jambatan sajalah. Mudah-mudahan apa tahu, kami sebenarnya nak menumpang pahala korang sebenarnya. Korang ni semua adalah orang-orang yang ikhlas. 7am Club ni saya sangat bersyukur bersama orang-orang yang baik hati, yang pemurah, yang penyayang seperti korang. Saya dapatlah tumpang, syukur. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan lidah yang Allah berikan pada saya ni, kemampuan untuk saya bercakap-cakap ni adalah beri manfaat, mudah-mudahan ya, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak, dan semoga kita sentiasa menjaga silaturahim kita sama-sama ya. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Dan insyaAllah kepada anda juga bolehlah kongsikan nombor talian ini ataupun nombor akaun Yayasan Ikhlas. Kita sebar-sebarkanlah ya. Kita tak tahu duit yang kita ada tu mungkin sikit, tak banyak mana, tapi yang sedikit tu bila awak bagi, punyalah ikhlas sampai bergegar jiwa raga tu, masya-Allah, besar tempatnya di sisi Allah, besar yang amat kan. Kita tahu sampai bila kita boleh hidup ya. Dan kita sibuk nak menyimpan yang guna bukan kita juga. Ya betul, kita perlu tinggalkan sedikit untuk mereka yang hidup, tapi untuk kita yang di sana nanti, inilah dia antara pintu-pintu ataupun jalan-jalan yang Allah bantu kita ya. Terima kasih banyak. Untuk itu jumpa lagi insya-Allah. Saya nak kongsi beberapa klip. Korang nak dengar tak klip-klip kongsian bonda yang sebelum ni? Baik korang stay, korang dengar dulu, okey? Baik, Assalamualaikum, jumpa lagi. Allahu Akbar. Ramainya pesakit yang miskin dan dhaif, tidak mampu membeli ubat dan peralatan berkaitan penyakit mereka. Marilah kita menyumbang kepada projek Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka ini. Yayasan Ikhlas, peduli dan prihatin.